Okay, macam biasa. Baca doa sendiri-sendiri. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan saya lain dah yang kau saya ini Ramadan ya kami Ya Allah, ibu kami dan berilah kami faham. Kala ilmu kami dan berilah kami faham. Amin. Ya Allah, wa bizikna ilma wa zakna fahma. Ya Allah, Hari ni dah ada buku teks masing-masing? Okey, boleh buka buku terusnya. Okey, ada yang tak ada buku teks, cikgu akan paparkan dekat sini ya. Surat berapa? Buka muka surat 59. 59. Ya, 59. Okey. Okey. Nampak? Dah. Okey, kita nak masuk kata arah. Okey, kata arah. Hari tu kita dah belajar kata sendi nama. Okey, kata arah dengan kata sendi nama ni dia tak boleh berpisah, dia mesti bersama-sama. Okey, sebab tu hari tu kita dah belajar kata sendi nama minggu lepas. Okey, hari ni kita nak kenal kata arah pula. Okey, apa itu kata arah? Okey. Cikgu nak awak tengok yang ni pula. Sekejap cikgu ada sediakan dah. Okey. Tengok, mari kita tengok sama-sama contoh dan juga maksud kata kata arah ni. Nanti cikgu jelaskan dengan dia. Betul, Mak. Okey, maksud kata arah. Okey, kata arah ialah perkataan yang digunakan untuk menyatakan kedudukan, hala atau jurusan. Kata arah biasanya didahului dengan kata sendi nama. Sebab tu kita dah belajar lah kata sendi nama. Okey, dia mesti hadir dengan kata sendi nama. Kemudian kata sendi nama tu mesti ditulis dengan jarak, tak boleh rapat. Okey. Okey, contoh ni antara contoh lah. Atas, bawah, tepi, hadapan, belakang dan banyak lagi sebenarnya. Okey, contoh atas. Atas, okey, contoh ayat dia. Adik duduk di atas lantai sambil membaca buku. Okey, di atas lantai. Okey, faham? Dia menunjukkan arah dia. Okey, pangkal. Contoh ayat, lembu Pak Hasan yang diikat di pangkal pokok ni, itu sudah terlepas. Okey. Itu arah juga tempat lah maksudnya. Okey, tepi. Contoh ayat, kucing Mai duduk di kerusi, minta maaf cikgu tertinggal tepi, okey. Kucing Mai duduk di tepi kerusi di dalam bilik. Okey, kat sini ada perkataan tepi. Cikgu tertinggal. Maaf ya. Okey, sama juga macam kamu lah. Saya duduk di tepi kolam. Contoh. Okey, seterusnya puncak. Okey, Akmal berjaya mendaki sehingga ke puncak Gunung Ledang. Puncak tu maksudnya tertinggi dekat bukit tu. Dan gunung tu atau gunung. Okey, hadapan. Tahu kan hadapan? Okey, contoh ayat, Raju berlatih nyanyi-nyanyi di hadapan sebatang pokok dengan gembira sekali. Ni contohlah macam kamulah. Amal berada di hadapan cikgu. Contoh lain ayatnya. Seterusnya belakang. Okey, contoh ayat. Ali berdiri di belakang Abu yang sedang berjalan menuju ke arah stesen bas. Okey, ni dia duduk belakang. Abu kat belakang lah. Okay, seterusnya dasar. Okay, dasar ni untuk laut lah. Amir membuat kajian tentang terumbu karang yang ada di dasar laut. Dasar laut tu tempat yang kat lantai laut tu. Korang tak pernah lah kan pergi lagi kan menyelam kan. Siapa yang pernah menyelam, okay, dia tahulah dasar tu. Seterusnya, sudut. Puan Iman meletakkan lampu meja di sudut ruang tamu rumahnya. Sudut ni nampak ni lampu meja. Sudut ni dekat penjuru. Dengan arti kata lain, sudut ni sama dengan penjuru. Kalau nak buat ayat penjuru pun tak apa. Di penjuru ruang tamu rumahnya boleh. Ni
kat sudut tu. Atau kamu tahu kan kat rumah kamu semua ada sudut kat rumah. Okey. Seterusnya sisi. Ibu sentiasa berada di sisi adik yang sedang sakit. Sisi sama dengan tepi. Cuma penggunaannya berbeza bila kamu buat ayat. Okey. Hujung rumah abang saya terletak di hujung jalan. Hujung sekali. Paling hujung. Okay, antara ni dekat tengah-tengah Antara tu sama duduk kat tengah. Dia ni duduk di antara adik dan abangnya. Okay, yang tengah-tengah ni antara. Okay, seterusnya bawah. Semua kenal bawah kan? Okay, contoh ayat Jun memanggil kucingnya yang menyorok di bawah buku. Okay. Lagi dalam. Okey. Contoh ayat, adik meletakkan kad ucapan daripada kawan-kawannya di dalam kotak. Semua tahu kan masuk dalam? Okey. Contoh seterusnya luar. Buku itu, contoh ayat buku itu berada di luar kotak. Okey, ni kotak duduk di luar. Semua orang tahu ni cikgu rasa. Okey, seterusnya habis dah. Okey. Itu antara contoh-contoh. Ada lagi contoh lain yang kata arah yang kamu biasalah kalau kamu jumpa, kamu betul ke? Betul ke? Okey, yang tak disebut tadi ada lagi barat, timur, selatan, utara. Okey. Hujung, penjuru macam cikgu cakap, penjuru dengan sudut bawa maksud yang sama. Sebelah, tepi, sisi pun bawa maksud yang sama. Cumanya penggunaan berbeza bila kamu buat ayat. Okey, dalam ayat tu nanti baru kamu nampak dia berbeza. Okey, segi. Okey, segi pun kata arah juga. Okey, selekor. Okey. Boleh faham setakat ni? Untuk kamu hari ni kita kena ke arah yang mudah-mudah sahaja. Okey, yang biasa kamu guna di dalam kelas ataupun semasa kamu berada di rumah. Okey, kita tengok. Tengok buku teks kamu. Okey, dah ni ada yang tak ada buku teks kan? Sekejap, cikgu share semula. Okey. Ini kisah menjaga kebersihan almari baju. Siapa dalam gambar rajah ni? Siapa ni? Siapa dia ni? Siapa budak lelaki yang berbaju biru ni? Yahya. Okey. Yahya hari cuti dia nak kemas almari dia. Okey, kamu sentiasa tak kemas? Tak adalah sentiasa tapi adalah masa yang kita kena kemas almari. Okey. Tengok ni kita sebut sebagai apa ni? Perenggan. Okey, ada berapa perenggan dalam cerita ni? Kita kira. Satu. Ni perenggan kedua. Ni perenggan ketiga. Dan keempat. Okey, cikgu nak mengingatkan kamu. Kat mana cikgu? Tak nampak pun link tu. Tak nampak? Nampak tak, Amir? Nampak. Okey, nampak. Kalau tak nampak tak apa, tengok buku teks kamu je. Okey, ni pada yang tak ada buku teks. Okey, ingat cikgu nak mengingatkan kamu. Ingat perenggan sebab sampai darjah 6 sampai bila je kamu bila menulis karangan tak boleh salah perenggan ni. Okey, di perenggan pertama kena rapat. Perenggan kedua, 3 dan 4 dan seterusnya permulaan saja kita jarak ni. Cikgu ajar macam mana? Jarak 1 jari. Okey. Amir, bacakan perenggan pertama. Boleh tolong baca? Okey. Amir tolong baca perenggan pertama. Cikgu bagi link dekat mana? Yahya berdiri di hadapan almari bajunya. Almari itu di sebelah pintu. Dia hendak mengemas almari bajunya. Okey. Bila muda. Okey, dah. Perenggan pertama saja. Syatiri, sambung untuk perenggan kedua.
Perenggan kedua. Ya. Mula Yahya membuang habuk di belakang almari dengan penyapu bulu ayam. Kemudian dia mengeluarkan semua pakaian dari dalam almarinya. Dia menyusun pakaian itu di atas katil. Katil itu letaknya di tepi almari. Okey. Nampak? Nampak tak perenggan pertama, kedua, perkataan yang diwarnakan dengan warna merah itu adalah kata arah yang digunakan dalam petikan ni. Okey. Cik, perenggan 3 dan 4 nanti kita masuk. Okey, tengok perenggan pertama dulu. Okey, Yahya berdiri di hadapan almari bajunya. Hadapan tu macam mana? Dia duduk di depan. Nampak? Ni Yahya, ni almari. Sama juga kalau kamu bercakap dengan adik kamu. Okey, adik Syatiri duduk di hadapan Syatiri. Okey, contoh ayat lain ya. Okey. Ni bersebelahan. Tepi, sebelah, sama. Okey, tapi kalau almari kita tak buat ayat sisi, walaupun cikgu kata tadi maksud dia sama, kita tak sebut almari itu di sisi pintu, tak boleh guna. Dia atas penggunaan ayat yang kamu nak bina. Tak boleh suka-suka je. Okey, almari itu di sebelah pintu ataupun di tepi pintu. Okey, seterusnya ini. Yahya membuat habuk di belakang almari. Belakang tahu kan? Belakang almari tu. Ni mana? Oh, tak tunjuk. Okey, belakang almari tu, ni almari, belakang almari tu. Sama juga, rumah kamu ada belakang kan? Okey, contoh ayat lain. Ayah saya menanam sayur di Pokok belakang di belakang rumah. Pandai. Okey. Ini dia mengeluarkan semua pakaian itu dari dalam almari. Dari dalam almari. Ini yang dalam almari. Ini dalam almari. Sama juga macam dalam kotak, dalam peti ais. Amir mengambil kek itu dari dalam peti ais lalu memakannya. Contoh lain Dan ni tepi. Tadi samalah tepi tepi tadi dengan sebelah. Okey, atas tu duduk di atas lah. Sama juga. Okey, pen saya berada di atas meja. Telefon saya berada di atas meja. Okey, kamu perasan tak di? Okey, dari, di lagi. Perasan tak ni? Ni apa ni? Ini yang kita belajar minggu lepas. Kata sendi nama. Minggu lepas kita dah belajar kan? Okey, di, dari. Ni dia mesti hadir dengan kata sendi nama ni. Kamu tak boleh buat ayat dia mengeluarkan semua pakaian dalam almarinya. Tak boleh. Dia mesti hadir dengan kata sendi nama. Sekejap ya. Kenapa suara cikgu? Itulah dengar double sebab ada yang buka mic. Okey, dah elok dah. Okey. Sambung balik. Okey, kita bincang sama-sama. Okey, di perenggan ketiga ni cikgu nak Bakis ada tak Bakis? Ada kot. Okey, tak apalah kalau tak ada cikgu nak Auni Batisha. Okey, cuba Auni bacakan perenggan yang ketiga ni. Okey. Auni Batisha ada? Cikgu salah sebut nama ke? Tak apalah. Okey, Hazirah ada? Hazirah. Okey, Hazirah cuba baca perenggan ketiga Hazirah. Cikgu tak dengar. Hazirah ada? Ya. Mariam Is, tolong baca perenggan ketiga. Boleh Mariam Is? Mariam Is ada tak? Ada. Okey, Mariam Is baca perenggan ketiga.
Apabila almari itu telah kosong, Yahya akan mengelap setiap tingkat di dalam almari. Okey. Mengelap yang Tak apa, sini kita tak tahu jawapan kan? Kita bincangkan sama-sama. Okey. Apabila almari itu telah kosong, Yahya akan mengelap setiap tingkat di dalam almari. Okey, setiap tingkat ni lah. Dia mengelap dari. Kalau dari ni bermula, tempat dia mula. Okey, ni dekat mana? Dari mana ni? Bahagian mana? Siapa tahu? Naufal, tahu tak bahagian mana ni? Bawah. Bagus. Okey. Dia mengelak dari bahagian bawah hinggalah ke bahagian atas. Okey. Kalau kamu kata boleh ke saya nak buat ayat macam ni cikgu? Dia mengelak dari bahagian atas hinggalah ke bahagian bawah. Boleh tak? Boleh tak kalau dia nak tukar macam tu? Boleh tak? Siapa? Boleh. Okey, boleh je. Okey, sama ada dari atas ke bawah ataupun dari bawah hingga ke atas. Boleh. Mana-mana boleh. Yang ini boleh. Okey, kalau kamu kata dia mengelak dari bahagian bawah hinggalah ke atas, bahagian atas. Boleh? Ataupun dia mengelak dari bahagian atas hingga ke bahagian bawah. Boleh. Sebab benda ni dia macam mana? Dia umum. Kamu boleh bermula dari atas ataupun bawah. Tak kisah mana-mana. Jadi kedua-dua ayat tu betul. Okay, dia tak ada kata mesti nak kena buat ayat atas. Tak boleh. Tak semestinya. Okay. Okay, seterusnya dia juga mengelak bahagian mana ni? Bahagian mana? Luar. Okay, bagus. Dia juga mengelak bahagian luar. Okey, ni Amar baca ni yang terakhir. Apabila almarinya telah bersih, Yahya akan memasukkan pakaian ke dalam almari. Okey. Faham tak penggunaan kata arah ni? Boleh faham tak penggunaan kata arah? Okey, semua cikgu percaya semua boleh buat dan faham sebab penggunaan ni kamu biasa guna di kehidupan harian kamu. Okey, contoh cuma ayat kamu je tak betul bila kamu bercakap sebab kamu tak masukkan kata sendi nama. Bila ayat percakapan tu kamu biasa tak guna ayat yang lengkap. Okey, cikgu nasihatkan berhati-hati bila kena bina ayat, jangan guna ayat yang kamu bercakap. Okay, mesti ada ayat yang penuh. Contoh ayat yang selalu salah. Amal, ambil ejak tolong ambil telefon dalam almari. Dalam almari, betul kan? Selalu dengar kan? Okay, ataupun abang, tolong adik ambil burger dalam peti ais. Ada tak perkataan kata sendi nama D dimasukkan? Tak ada, betul tak? Okey, ini adalah penggunaan harian yang salah untuk dibuat dalam pembinaan ayat bahasa Melayu. Boleh faham? Ada Azari faham? Contoh saya tidur dalam kereta. Betul kan selalu bercerita dengan kawan-kawan macam tu. Saya tidur dalam kereta tadi. Bukan dalam kereta, mesti ada kata sendi nama di dalam. Ya? Cikgu. Yup. Saya lagi atas doa hari tu. Ni betul-betul. Apa dia? Saya tidur dalam kemah. Dalam kemah. Nampak tak? Saya tidur di dalam kemah. Itu ayat bahasa Melayu betul. Mesti ada kata sendi nama. Dengan kata arah ni dia kembar dengan kata sendi nama. Dia tak boleh berpisah. Boleh faham? Okey, sekarang buka buku aktiviti. Ada semua? Semua ada buku aktiviti? Okey, buka buku muka surat 69. 69. 69. Dah. Okey, dah. Dia cikgu terangkan ya muka surat 69 tu nak kena buat apa. Dia kata isi tempat kosong dengan kata arah yang betul. Okey, kat mana nak cari kata arah tu? Nak pilih kat mana? Dia bagi tak? Dia bagi tak?
Dia bagi tak? Dia bagi. Okey, nampak tak dalam kurungan tu? Terdapat Kelas. taman permainan. Nampak Ya. tak dalam kurungan tu? Nampak? Okey, dalam Dia kurungan tu pilih adalah pilihan jawapan. Apa yang kamu nak kena buat? Kamu kena garis atau bulatkan jawapan yang betul. Kemudian tulis di tempat kosong. Boleh faham? Lepas tu tulis kau dekat tempat kosong dia bagi tu. Okey. Cikgu nanti kena tanda pakai pen merah ke? Nanti kita bincang. Sekejap lagi link kedua cikgu bagi untuk kita bincang gunalah pen merah ataupun pensel pula. Atau pensel warna yang berwarna merah. Cikgu nak tanya boleh guna pen biru tak? Boleh. Kalau nak tanda je masa buat kerja ni tak boleh guna pen. Kena guna pensel. Nak Saya ada menulis. ni. Boleh. Nak Kalau tanda. nak raik nanti boleh guna pen biru. Atau pen merah Raik. atau pensel warna. Kosong dengan. Boleh. Boleh ke tak? Boleh? Okey. Buka pula muka surat 70. Okey, buka pula muka surat 70. Dengan rumah Arif terdapat sebuah. Okey, muka surat 70. Kamu kena bina ayat menggunakan kata arah berpandukan gambar. Kita dah nak habis masa untuk yang pertama ni. Okey, berpandukan gambar. Okey, gambar pertama tu dia buat apa? Dia buat apa? Dia main apa tu? Bola. Dia main bola sepak. Okey, kata arah yang diberikan apa dia? Kiri. Okey. Kamu kena bina ayat. Contoh. Kamu kena guna nama. Gunalah nama kawan kamu ke, nama Upin Ipin ke, kartun ke, tak kisah. Nama dalam ni cikgu buah-buahan bagi ke. nama Contoh Syatiri dengan Amir. Okey. Syatiri sedang apa? Ataupun Syatiri menyepak bola itu ke arah kiri padang. Contoh. Ni ayat cikgu nanti awak buat ayat lain contoh. Itu masuk kiri tu, janganlah pula. Ataupun kamu boleh guna ayat lain. Tengok tu. Syatiri tu dia sepak bola guna kaki mana? Tak boleh guna kaki, kamu kena guna arah. Okey, salah. Okey. Jangan kamu buat ayat, jangan buat ayat macam ni. Syatiri menyepak bola menggunakan kaki kiri. Tak boleh. Cikgu percaya nanti ada yang nak tulis ayat macam tu. Sementara-mentang dia bagi kiri, okey? Ini kata arah bukan kaki kiri Faham? Okey. Sama juga bawah, belakang, sebelah dan luar bina ayat. Bina ayat tunggal pun tak apa. Tak payah panjang-panjang. Boleh kelas? Sekejap lagi kita bincangkan soal lain ni. Boleh? Ada yang nak tanya tak? Tanya sekarang. Nak tanya. Okey, silakan. Zul Syafiq dulu. Okey, silakan. Tanya benda. Apalah, tak jadi nak tanya kat cikgu. Okey, tak apa Syatiri. Okey, Zul Syafiq nak tanya apa Zul Syafiq? Yang buku surat 69 ni nak kena bulan mana ni? Ulang balik. Dekat surat 69 ni nak kena Nak kena buat guna apa? Macam mana? Okey, dengar. Okey, dia bagi di tempat kosong dalam kurungan tu segi dan antara, betul tak? Betul tak Zul Syafiq? Okey, itu adalah pilihan jawapan. Kamu kena bulat satu sahaja jawapan yang betul. Okey, nombor satu tu dengar betul-betul. Cikgu bagi nombor satu je contoh yang betul. Okey, di rumah Rizan dengan rumah Arif terdapat sebuah taman permainan. Mereka suka beriadah di situ. Okey, di segi ke di antara yang paling tepat? Di antara rumah Rizan dengan rumah Arif ataupun di segi? Kena ke segi tu? Kena ke? Tak kena kan? Jadi jawapan dia apa? Antara. Macam itulah. Cikgu dah ingatkan banyak kali bila diisi tempat kosong, baca sampai habis baru cari jawapan. Kamu tak boleh kata di apa?
Kalau kamu tak baca sampai habis ayat tu sampai titik, kamu tak tahu dia nak bina ayat apa. Faham? Okey, boleh Zul Syafiq? Okey. Cikgu, kita untuk sesi pertama ni kita tamat kat sini dulu. Sekejap lagi habis lah ni. Okey. Bye. Kamu boleh terus, jangan bye lagi, sabar. Okey. Kamu boleh bertanya sementara masa tak habis lagi ni. Ada nak tanya lagi? Dia. Boleh buat ni. Zul Syafiq betul ke boleh buat? Zul Syafiq? Saya nak tanya. Tanya. Okey, silakan. Kita Rezeki. join balik pukul berapa? Apa? Kita join balik pukul berapa? Nanti sekejap lagi cikgu kita macam biasa cikgu akan bagi masa berapa minit? 10 minit ke 15 minit kamu nak buat kerja? 15 minit lah sebab ada kena bina ayat. Okey, pukul 12.15 kita bertemu balik. Boleh? Boleh? Okey. Boleh? Okey, silakan buat ya nanti. Boleh. Jangan risau dah lah. Kita bincang sama-sama. Okey nanti? Okey. 93%. Zul Syafiq boleh tak Zul Syafiq? Faham tak? Okey. Zul Syafiq baca slow-slow tau. Jangan ikut orang pula. Baca slow-slow. Okay? Eja kalau perlu eja. Awak dah boleh baca sikit kan? Okey. Kalau macam tu sekejap lagi kita bertemu lagi. Okey? Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekejap lagi bertemu balik. Jangan lupa bertanya. Okey. Cikgu ada je kali ni awak mesej pun tak apa.